Okey, Assalamualaikum semua. Saya sekarang berada di training center Pro 2 dekat dia punya HQ Rawang ataupun Sungai Choh untuk melihat sendiri dengan lebih dekat model terbaru Pro 2, apa lagi kalau bukan dia punya SUV terbaru iaitu D55L atau namanya ialah Ativa. Okey, kita tengok apa yang best sangat pasal kereta ni sampai orang tengah bersusun-susun nak booking. Jom kita tengok. Okey, Alhamdulillah. Inilah model yang ditunggu-tunggu ramai sudah berada di depan mata saya. Model Pro 2 D55L ataupun nama komersialnya ialah Ativa. Okey, macam korang tengok dekat sekarang ni, depan ni, ini adalah model yang paling tinggi iaitu AV dan boleh kita dibezakan dengan mudah dengan kita tengok pada bahagian bumbung dia berwarna hitam. Okey, itu yang paling senang nak check lah. Lepas tu dia punya dekat bahagian atas tu ada radar yang untuk digunakan sebagai sistem keselamatan ASA 3.0. Okey, macam kita kita dah banyak baca, kita dah tengok spy shot kan. So inilah dia model yang sangat ditunggu-tunggu ramai. Okey, booking untuk Ativa ataupun D55L ni dah dibuka sejak 19 Februari hari tu. Dengan kata sambutan dia memang bagus lah. Dan ada juga kawan saya yang ada KS Center Pro 2, dia kata ada juga yang masih nak menunggu kereta ni berada dekat bilik pameran baru diorang nak booking, sebab nak tengok depan mata best ke tak, cantik ke tidak, baru nak booking kan. So it depends. Tapi saya kena beritahu kalau lambat booking, mungkin lambatlah kereta tu korang dapat, sebab saya percaya kalau terlalu ramai yang booking, so dia punya waiting period tu agak lama. Okey, macam pernah dilaporkan sebelum ni, ada 3 varian yang ditawarkan iaitu X, H dan AV. Okey, yang dekat depan mata kita ni adalah model AV, iaitu model yang paling tinggi. Apa yang best pasal Ativa ni? First, dia dibangunkan atas Daihatsu New Global Architecture ataupun DNGA, platform baru. Jadi platform baru ni dia ada suspensi ataupun platform yang lebih tegak, underbody baru. Lepas tu dia boleh menerima teknologi yang akan datang. So maksudnya bila kita dah ada platform yang baru ni, teknologi masa depan tu lebih mudah untuk diadaptasi. Sekarang kita tengok pula pada bahagian hadapan. Okey, model hadapan ni sebenarnya memang bezalah dengan dia punya kembar, sama ada Toyota Rise ataupun Daihatsu Rocky. Sama ada korang suka yang mana satu, it depends atas korang. Tapi ini adalah model yang direka sendiri oleh Pro 2. Okey, kita tengok pada bahagian hadapan ni, kita boleh nampak ada few kemasan chrome pada dia punya bahagian hadapan ni. Dan chrome dia gabungkan dengan warna hitam untuk grill radiator. Dan satu yang korang kena tengok, ini dia punya sequential lampu. Nampak macam kereta mahal kan? Okey, ini sequential ni biasa kereta-kereta yang bawah 80 payah 80,000 payahlah nak jumpa. Tapi Pro 2 bagi pada model Ativa. Okey, pada bahagian bawah dia ada lampu kabus dan tengok ini dekat bahagian bawah dia. Okay, kemasan yang menunjukkan ini adalah sebuah SUV compact. Senang cakap dia agak muscular dengan ada garis-garis kan, tapi still nampak kemas. Dan saya percaya mungkin ramai yang tertanya-tanya ada ke model apa ni body kit tambahan ke. So far untuk daripada Pro 2 belum ada. Tapi saya percaya dekat tak lama lagi mungkin akan ada banyak body kit yang membuatkan model ini lebih garang. Okey, itu untuk bahagian hadapan. Kita tengok pula pada bahagian sisi.
Okey, dia punya rim bersaiz 17 untuk model AV dan yang ke bawah dia, dan untuk model asas rim dia bersaiz 16 inci. Okey, kita tengok balik, ini adalah model AV. Jadi bumbung dia warna hitam dan dia punya ni pun berwarna hitam. Perumah MCC. Okey, dengan dia punya indikator lah untuk signal. Lepas tu dia tak ada macam garis terlalu dramatik sangat. Dia cuma sangat simple. Dan macam biasa SUV dia ada cladding ni dekat apa ni? Dekat arca roda dia sampailah ke daripada belakang sampailah ke depan. Okey, pun ada arca roda. Itu sajalah untuk yang sebelah kiri, tak ada yang terlalu complicated sangat. Okey, sekarang kita pergi dia pula dekat bahagian belakang. Okey, bahagian belakang ni apa yang kita nampak dia tulis Activa AV tu N. Okey, lepas tu ada perkataan T, mungkin turbo lah, bukan mungkin lah, memang untuk menunjukkan ni adalah model turbo. Lepas tu ada kemasan krom dekat bahagian bawah ni kan. Lepas tu ada lampu kabus yang diletakkan dalam perumah warna hitam. Okey, itu saja. Lepas tu lampu dia pun perumah warna hitam. Kita tengok buka boot dia. Boot dia boleh kata agak besar sebenarnya untuk kereta ni. Agak besar sebenarnya. Okey, ni dia punya mana ni boleh buka. Okey. Oh, dia tak boleh nak ni, dia cuma attach kat situ je, nampak? Macam tu saja. Okey. Dan saya percaya kursi depan, kursi tempat duduk tu boleh dilipat untuk bagi ruang yang lebih besar. Okey, macam tu je. Okey, sekarang kita masuk ke ruang kabin di 55L ataupun Activa lah nama dia. Okey, kalau kita tengok dia punya kualiti dia memang sangat cantik. Okey, ini dia ada meter TFT bersaiz 7 inci dan dekat tengah ni infotainment punya touch screen. Okey, dia punya besar dia adalah dalam 9 cm. Okey, lepas tu kalau kita tengok dekat sini kan memang cantik. Dia punya kemasan sangat kemas, nampak mahal. Okey, lepas tu kita tengok dekat dia punya corong aircon pun ada shape sikit macam lain. Okey, ini memandangkan ini adalah model AV yang didatangkan dengan model dengan sistem ADAS 3.0. So semua sistem kawalannya ada dekat sini. Kan, so semua butang kawalannya kita boleh buat dekat sini. Contohnya macam ada Likim Assist lah, ACC, semua mode dekat sini dan kita boleh kawal. Contoh ni adalah kita boleh tengok dia punya jarak kenderaan dekat ke depan. Lepas tu dekat sini kita set sama ada jauh ataupun dekat, ataupun kelajuan dia tinggi ataupun rendah. Dekat sini macam button macam biasa lah untuk audio. Dan dekat sini dia punya aircon, kawalan aircon, nampak? Bagi saya dia punya dalam ni memang sangat kemas lah dan tak nampak murah. Macam tu, itu yang paling penting. Dan untuk seat, model ni dibalut dengan kulit. Kat sini macam ada yang Swift, lepas tu kat sini macam yang perforated, ada lubang-lubang. Dan untuk variant paling tinggi ni dia ada kemasan berwarna merah juga. Macam tu kan. Okey, walaupun dekat luar nampak kereta ni kecil, tapi sebenarnya dia punya ketinggian kepala tu agak bagus. Walaupun untuk korang yang ada apa ni, tinggi lah, so memang tak ada masalah langsung.
Okey, itu untuk bahagian hadapan. Okey, ni. Okey, kita keluar sekejap. Nampak dia punya tu pun dia ada indikator pintu mana yang dibuka, pintu mana yang dah ditutup, dan dia ada digital punya speedometer dekat sebelah kanan. Okey, kita duduk pula dekat bahagian belakang. Okey, kalau kita tengok tempat belakang ni, boleh kata memang luas. Okey, cuba tengok saya punya kepala kat sini. Memang tinggi kan, dan ruang kaki memang boleh kata agak luas, dan boot dia dalam 369 liter. Cukup lah kalau untuk bawa weekend punya nak balik kampung kan. So macam ni lah, satu produk yang impresif bagi saya daripada Pro 2. Okey, sekarang kita tengok pula enjin yang ada pada Ativa ataupun D55L. Okey, macam saya pernah beritahu sebelum ni, ini adalah model pertama Pro 2 yang gunakan enjin turbo 3 silinder 1.0 liter. Tapi kuasa dia, Pro 2 kata dia boleh dia punya equivalent sama macam 1.5 enjin 2NR yang ada sekarang lah, yang Pro 2 dah guna pada Myvi contohnya. Okey, kod dengan enjin dengan kod 1KR V80 ni katanya dia mampu mencapai kuasa 98 PS dan torque 140 Nm torque. Dan dengan kuasa tu digabungkan dengan sistem transmisi CVT yang serba baru. Jadi rangkaian kuasa tu gabungan CVT dengan enjin turbo tu boleh menghasilkan penggunaan bahan api dalam 18.9 km per liter. Sangat jimat sebenarnya untuk kereta yang sebesar ataupun sebesar ni lah. Okey, satu lagi penjimatan bahan api tu dibantu oleh sistem start stop ataupun eco idle. Jadi satu lagi, kalau korang rasa mungkin masa tengah drive naik bukit kurang power, jangan risau sebab Pro 2 ada tawarkan ataupun model ni ada bagi satu power mode button. Jadi korang tak payah risau lah kalau rasa macam tak power sangat kan. Sebenarnya enjin ni dah cukup bagus. Okey, 3 silinder, gegar tak? Okey, biasalah untuk idle ni biasanya dia akan gegar sedikit, tapi boleh kata tidak terlalu kuat. Ini mungkin kita boleh dengar sebab benda hood ni dibuka kan. Kalau kita tutup, kita duduk dalam kereta, saya tak fikir bunyi dia akan jadi terlalu kuat. Kita tengok juga bahagian ruang-ruang enjin ni, dia kecil dan banyak ruang-ruang kosong dan sangat kemas juga sebenarnya, sebab mungkin senang untuk diselenggara. Nampak tu kan, dia tak terlalu semak, macam very nice, clean dan tidak terlalu besar. Kita tengok keseluruhan enjin dia. Okey, macam mana dia punya performance nanti selepas session ni kita akan pergi ke test track dan tengok sendiri macam mana dia punya responsiveness. Okey, itu dia bahagian enjin. Okey, itulah sedikit sebanyak pasal Ativa. Tapi apa yang membezakan Ativa ni dengan model-model lain yang daripada Pro 2 ataupun dia punya pesaing sekelas dia? Bagi saya, apa yang paling penting yang kita perlu tahu sebelum kita beli Ativa ni ialah model Ativa ni didatangkan dengan sistem keselamatan yang sangat bagus. Kenapa saya cakap? Sebab kalau Myvi dilengkapi dengan sistem keselamatan Advanced Safety Assist ataupun ASA pada tahun 2017, Arus pula ASA 2.0, tapi model Ativa ni dipasang dengan ASA terkini iaitu ASA 3.0.
Okey, ni tapi 3.0 tu untuk yang variant paling tinggi lah, macam yang kita boleh tengok dekat depan saya ni, depan kita ni. Okey, apa yang best ni, ASA 3.0 ni dia boleh kesan motosikal dan basikal selain daripada pejalan kaki. Sedangkan yang ASA yang sebelum ni tak boleh nak kesan lah kan. Lepas tu dia punya kelajuan tu lebih tinggi, dan ciri-ciri lain macam ada macam lane departure warning, apa tu, dan prevention dan macam-macam lagi. Tapi yang untuk AV ni dia ditambah dengan lane keep control, blind spot monitor, RCTA, adaptive cruise control. Okey, sebenarnya apa ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, kebanyakan ataupun biasanya didatangkan pada model yang jauh lebih mahal dan lebih premium. Tapi kalau untuk model yang bawah 80,000, rasanya Ativa seorang jelah yang ada yang ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Okey, itulah dia sedikit penerangan ringkas yang sempat saya buat tentang Ativa, model SUV terbaru daripada Pro 2 yang bagi saya sangat mengujakan. Sebab apa? Dia menawarkan satu pakej lengkap, terutama dari segi sistem keselamatan. Okey, yang lain-lain tu mungkin par ataupun ada lagi pesaing dia yang lebih baik, tapi kalau nak compare dari segi sistem keselamatan, saya boleh kata setakat ini Ativa adalah terbaik untuk dia punya kelas. Kan, maksudnya kalau korang nak sebuah kereta yang ada semua, especially yang concern pasal keselamatan, inilah modelnya. Maksudnya korang tak akan jumpa dah, saya boleh kata korang tak akan jumpa dah dengan harga bawah 80,000 dengan sistem keselamatan yang ditawarkan. ASA 3.0 lah kan, ada adaptive cruise control lah, ada macam-macam, ada RCTA, ada lane change lah, whatever, semua ada, lengkap kan. Dan satu lagi, model ini menggunakan platform baru DNGA. Dia memang boleh memang dah saya okey, nampaknya saya dah kena panggil. Lepas ni saya akan pergi ke test track untuk uji macam mana dia punya performance in terms of enjin baru 1.0 liter ni dan gabungan dengan enjin CVT. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni kalau korang rasa bermanfaat, dan terima kasih kerana menonton. Sehingga jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.